رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Hari ni Abang nak cerita kisah Abang semasa mula-mula sampai di Kuala Lumpur ni, dan Abang kena orang panggil, mungkin ada satu geng pukau lah kot, pukau untuk ambil duit daripada orang lain. Cerita ni berlaku pada tahun 2001, lebih kurang macam tu lah. Jadi masa ni Abang ni masih muda belia lagi. Marilah Kuala Lumpur cari rezeki di Kuala Lumpur. Kita ni orang kampung, orang darat, nak mari di Kuala Lumpur. Lepas tu biasalah lepas balik kerja ni ramai-ramai pergilah cokek, pergi jalan tar apa semua kan, pergi Sogo, antara tempat-tempat yang kami lepok dulu lah, Kampung Baru apa semua. Jadi satu hari tu Abang dengan 3 orang member Abang, Rozaimi, Syuib, Abang. Jadi pergilah, kalau tak silap Abang Rozaimi dia nak cari tali pinggang. Jadi ajaklah kita bertiga ni pergi cari tali pinggang di Cokik. Jadi masa tu Cokik ni ada satu pasar lah. Malam pun dia ada berniaga, kalau tak silap Abang sampai pukul 12 kalau tak silap. Ada jual tali pinggang, ada jual baju, ada jual kasut, apa semua. Dia di tepi-tepi, orang panggil tepi-tepi bangunan-bangunan lama di Cokik ni kan. Jadi masa tu Abang 3 orang naik motor keris, parking lah dekat Cokik tu. Jadi berjalan lah pergi cari tali pinggang member ni lah. Pergi cari tali pinggang ni, tiba-tiba ada 2 orang lelaki. Dia panggil kita 3 orang ni. Abang tak tahu macam mana yang kami ni jadi mengikut yang lelaki 2 orang ni. Dia kata jom ada benda nak tunjuk, dia kata. Jadi kami mengikut, tak tahu macam mana masa tu ikut. Dan dia bawa pergi di belakang sebuah bangunan, dan kawasan ni kawasan sunyi, kawasan tak ada orang lalu, ke kawasan tersorok tapi tak jauh daripada pasar ni. Dan masa itu kami bertiga duduklah, dia suruh duduk bersila. Dia hampa, kalau tak silap Abang dia hampa satu canvas, dia suruh duduk kat situ. Dan bila kita duduk kat situ, datang lagi orang lain duduk dalam, kalau tak silap Abang dalam 10 orang semua ada dekat situ tengah duduk. Dan 2 orang lelaki ni dia mula buat kerja dia. Dia bagi tahu, dia kata saya nak bagi sesuatu ni dekat awak ni, dia kata. Abang ingat yang buat kerja ni umur dalam 40-an. 40-an, kita masa tu dalam 20-an lagi kan. Jadi kita tengoklah apa benda pula nak bagi apa pula. Tapi dalam hati Abang ni dah ada rasa macam aku nak kena scam ni, rasa nak kena scam ni kan. Jadi masa tu dia kata saya nak bagi awak semua ni kaya, dia kata nak bagi kaya. Jadi dia kata lelaki ni, mamak ni nak bodohkan kami ke apa tak tahulah kan. Jadi masa tu dia kata saya nak awak semua ni kosongkan apa yang ada dalam hati, apa ada ni kosong. Ada ilmu apa-apa kosongkan. Macam dia tak bagi kita nak baca-baca ayat apa semua kan. Tapi masa tu Abang dah start dah. Dalam hati Abang selawat, Abang baca ayat kursi, selawat, baca ayat kursi, selawat, baca ayat kursi. Orang lain Abang tak tahu macam mana. Dan masa ni dia ceritalah, dia kata nak kaya ni macam ni, semua kerja keras apa semua kan. Tapi dia kata ada cara yang paling senang nak kaya. Hari ni saya akan bagi supaya awak semua ni kaya. Masa dia duk cakap macam tu, tiba-tiba ada seorang lagi berlari datang tempat yang duduk bercakap ni. Dia salam, dia cium tangan apa semua. Dia kata terima kasih bang. Saya dah kaya dah, saya dah menang Toto 50,000 hari ni, dia kata. Jadi dia kata saya nak belanja abang apa semua. Sebenarnya aku cakap ini drama ni, Abang tak tahulah orang lain perasan tak benda ni. Jadi kita rasa macam benda tu berlakon. Dan dia kata okey tak apa dah, kata awak pergi dulu, dia kata nanti saya siap tolong orang ni. Maknanya dia kata nak tolong kita semua ni lah, yang 10 orang duduk kat depan dia ni. Jadi lelaki yang tadi pergi tempat lain, dan dia kata okey semua kosongkan dalam diri, kosongkan dalam dada. Kalau ada ilmu apa-apa pun dia kata kosongkan, dia kata. Jadi masa tu dia kata, dan sekarang dia kata semua keluarkan beg duit, keluarkan duit, dia kata letak dalam bekas ni. Dia letak
satu bekas Tupperware depan tu, masing-masing keluarkan duit. Habis tak tahu, ada yang 50, ada yang 100, ada yang RM70 keluarkan letak dalam bekas tu. Dan masa tu Abel dalam wallet Abel, nasib baik tak banyak dalam wallet Abel tu, adalah lebih kurang RM80 duit. Jadi abang tarik satu duit RM10, sebab orang lain semua dah bagi dah, abang letak je RM10, RM70 lagi abang simpan masuk ni. Dia kata keluarkan handphone semua, masuk handphone dalam tu. Jadi masa tu ada yang letak handphone, letak duit apa semua dalam tu. Abang rasa banyak jugalah, mungkin beribu lah kot dia dapat. Dan masa tu bila semua orang dah bagi, abang rasa masa tu kena pukau. Tapi alhamdulillah abang rasa macam abang ni boleh waras lagi masa tu. Dan dia ambil duit tu, ambil handphone tu 2 orang ni, yang seorang lagi bahagian kutik-kutik benda ni lah, ambil benda ni. Dan yang peliknya, dia kata okey sekejap, dia kata dia ambil satu kain pelikat, dan 2 orang lelaki ni dia masuk dalam kain pelikat. Masa tu dia pegang pen dengan kertas. Jadi kami ni ada 10 orang yang duduk atas canvas ni kan. Dia bagi seorang-seorang. Dia cakap ke Abel, dia cakap awak esok ni awak pergi tikam Magnum. Lepas tu dia bagi kat member Abel, dia cakap awak ni pergi tikam Toto. Lebih kurang macam tu lah. Abel pun tak reti sangat bab nombor ekor. Memang lillahi Abel tak pernah tikam nombor ekor. Dia bagi nombor macam ni. Dan dekat Syuib dia bagi, dekat Rozaimi dia bagi, dekat Abel dia bagi kertas yang ada nombor ni. Ada nombor 4 angka lah. Contohnya 3456 dia bagi kat Abel, dia tulis Magnum 3456. Dia kata esok pergi tikam. Dia kata masa tu kalau tak silap Abel hari Isnin lah, hari Ahad. Besok Isnin kerja, jadi malam tu Abel pergi cokit. Dan benda tu Abel masukkan dalam poket sebab dia dah bagi benda ni. Dan kami semua ni balik lah. Dan bila balik on the way nak pergi kat motor ni, barulah Syuib dengan Rozaimi kata, kita ni kena pukau ni. Dia kata habis duit kahwin ni, bui kau dia. Tapi telefon dia tak bagi masa-masa. Syuib ada telefon, tapi ada orang yang letak handphone dalam dia panggil bekas tadi kan. Jadi masa tu Abel rasa sangat bersyukur sebab Abel tak bagi handphone dan Abel bagi RM10 saja. Dan malam tu dah sampai rumah, dah cerita dah dekat member-member geng lah, member serumah ni cerita. Waktu dia orang macam gelak lah, dia kata bodoh lah pok demo ni pergi kena pukau lagi semua, sebab dia orang tak ada tempat kita, so dia orang tak tahulah. Dia kata kita ni gini kan. Jadi okey, dia seorang member ni dia pandai sikit. Dia kata mu tahu tak, nanti hari Rabu ni dia kata tengok dalam newspaper surat khabar, dia kata ada tulis nombor Toto yang menang. Jadi Abel simpan nombor Abel ni 4567 contohnya. 4567 nombor Abel, Abel simpan nombor tu. Hari Rabu tu member ni dia beli newspaper ni. Nombor Abel Magnum 4567, tapi dia naik 4576. Maknanya dia lari satu. Yang Rozaimi pula nombor Toto lebih kurang macam tu, lari lebih kurang satu. Maknanya nombor yang dia orang bagi ni memang betul. Cuma biasalah kan, kalau orang kata kalau cerita ngangkung, kalau pergi cari hantu untuk minta nombor kan, kadang-kadang dia bagi nombor ni satu tak betul. Kalau kita pandai ambil nombor ni menang kan, wallahualam lah. Na'udzubillah, Abel tak pernah tikam nombor, cuma Abel nak share pengalaman ni lah. Jadi pengalaman ni pelik, satu peliknya bagi Abel sebab dia cuba pukau. Tapi mungkin ada orang ni tak kena pukau sebab mungkin kita baca ayat kursi ke apa semua, dia tak boleh nak tembus kita lah. Dan yang kedua, yang peliknya, kenapa nombor yang dia bagi tu betul? Dia tak tahu lagi nombor tu nak keluar, tapi dia bagi tu nombor tu hampir-hampir betul. Adakah kalau nak kata kebetulan, mesti habis orang kebetulan, tapi member yang 2 orang lagi, nombor yang dia bagi ni memang CP, memang 3 nombor ni memang kena, cuma nombor belakang je yang tak kena. Jadi itulah cerita Abel nak share pengalaman Abel masa dicokit lah. Dan pengajaran bagi Abel, kita nak pergi mana-mana pun kena hati-hati sebab sekeliling kita ni banyak scammer. Scammer ni bukan zaman sekarang saja, zaman teknologi canggih ni saja scammer, tapi daripada zaman dulu lagi dah ada scammer, dah ada orang panggil pukau. Dan Abel nak share satu lagi cerita member Abel. Dia Nazri nama dia. Dia ada kedai jamu lah. Dia bukan kedai jamu lah, dia
bekerja di kedai jamu di Rawang. Dia pernah cerita ada orang Arab ni masuk kedai dia, dan dia masuk tu dia tengok-tengok jamu yang Nazri ni jual, tapi dia tak beli, tapi dia pergi dekat kaunter ni, dia hulurkan duit RM10 dekat Nazri ni, dan dia minta Nazri suruh tukar dengan dia. Dia kata saya nak tukar duit 100, tapi dia bagi duit tu RM10. Jadi mana dia kalau Nazri ni bagi 100, maknanya dia laki Arab ni untung lah RM90. Tapi Nazri kata masa tu dia dah nak bagi dah. Dia dah nak bagi dah duit 100 ni, memang dia ada sekeping 100, dia nak bagi dah duit 100, tapi dia ingat balik, kenapa aku nak bagi duit ni? Dia kata Allah Rabbi, dia kata kah aku kena scam, kah aku kena pukau, dia kata. Lepas dia cakap macam tu, dia tak nak bagi, dia bagi balik duit tu kat orang Arab ni. Orang Arab tu belah. Dan masa ni baru dia tahu, bila orang kedai sebelah ni cerita, mereka juga kena pukau dengan orang Arab sampai ada bagi 100, bagi 200 pada orang Arab ni lah. Jadi itulah Abang rasa kita ni bukan rasa lah, Abang nasihatkan diri Abang sendiri, kalau apa-apa pun kita jadikan ayat kursi ke ataupun ayat-ayat dalam Quran ni, Al-Quran ni sebagai pendinding diri kita lah, untuk tempis segala, orang panggil segala ilmu-ilmu hitam yang ada di dunia ni lah. InsyaAllah semoga kita semua ni diselamatkan daripada ilmu-ilmu sihir macam ni lah. Sekian, terima kasih.